Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pengisian tadabbur ringkas surah Yusuf. InsyaAllah kita akan memasuki ayat yang ke-27 dan juga ayat yang ke-28. Nota yang bercetak berada pada muka surat 33. Kalau tuan-tuan merujuk nota soft copy, slide nombor 315, 316. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Ayat 27 ini adalah solusi yang dicadangkan oleh seseorang kepada Al-Aziz untuk mencari jawapan siapa sebenarnya yang telah berkata benar. Adakah isteri beliau itu yang berkata benar, ataupun Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang berkata benar? Jadi lelaki tersebut, kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya 26, beliau merujuk kepada baju, qamisuhu, iaitu pada baju. Kenapa dengan baju? Kerana dalam kes ini adalah kes dipanggil kes dari sudut, kita kata, perbuatan zina, ataupun kalau cara nak mengenal pasti siapa yang benar adalah pada bajulah, sebab kiasan dia perbuatan tersebut mesti berlaku dikaitkan dengan baju. Jadi lelaki ini mengatakan jika bajunya terkoyak dari belakang, iaitu baju Yusuf, jika dia terkoyak dari belakang, maka perempuan itu yang berdusta, dan Yusuflah daripada orang yang berkata benar. Jadi itu adalah solusi yang dikemukakan oleh seorang lelaki. Siapa yang benar? Nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-28. Ini menunjukkan bahawasanya yang menjadi hakim dalam kes ini, dia tidaklah seorang yang bias, dia seorang yang bijaksana, dan sudah pasti dia ini tidak melihat ketika mana peristiwa itu berlaku. Walaupun ada macam-macam pendapat tafsir, kata ada yang kata lelaki ni sebenarnya duduk dekat dalam rumah tu tapi mereka tak sedar. Wallahu a'lam. Kalau lelaki ni dia tengok, tentu dia tahu siapa salah. Teruslah dia bagi jawapan, menunjukkan bahawa lelaki ni dia tak tahu pun siapa yang benar, tapi mengikut kepandaian dia dalam kes-kes seperti ini mesti ada kaitan dengan baju. Kalau tuan masih ingat lagi cerita baju ni, nanti kita akan jumpa kali yang ketiga. Ini cerita baju ni kali kedua. Kali pertama waktu bila kes baju ni, baju Nabi Yusuf ni, iaitu ketika mana abang-abangnya
mengambil bajunya, lepas tu letak darah yang palsu. Masih ingat lagi? Lepas tu mereka bawa kepada Nabi Yaqub, mereka kata Nabi Yusuf itu sudah dimakan oleh serigala. Ingat lagi baju itu? Dan nanti kali ketiga kita akan jumpa sekali lagi peristiwa dikaitkan dengan baju. Peristiwa apa? InsyaAllah nanti kita akan jumpa ayat dia. Okey. Daripada ayat ini, apa yang kita dapat belajar? Ini sebenarnya untuk ayat 26 dan juga 27. Kita dapat belajar kalau ada mana-mana pihak, jika dia mempertahankan dirinya dengan hanya secara verbal, dia kata saya benar, sayalah yang benar, maka seorang yang bijaksana tidak cukup hanya mendengar hanya pada hujah lisan. Sebab mungkin orang dia boleh menipu, tetapi mereka tidak boleh menipu kalau ada bukti-bukti yang lain, seperti mana baju. Sebab kita baca pada ayat nombor 26, isteri Al-Aziz kata dialah yang benar, Yusuf nak buat sesuatu yang buruk kepada dia. Tetapi pada ayat nombor pada ayat nombor 25, perempuan tu mendakwa dia benar. Ayat 26, Yusuf kata perempuan itulah yang mula nak provokasi dia. Jadi siapa yang benar? Sekarang ni tak pasti, betul tak? Mungkin perempuan itu benar, mungkin Yusuf itu benar. Jadi solusinya apa? Maka dibuat sesiatan. Siapa yang benar dilihat pada baju. Jadi secara tak langsung, kata para ulama, dalam kes seperti ini digunakan analogi pada baju. Sebab kalau perempuan tu kata Yusuf buat benda buruk, mestilah kalau perbuatan rogol, dia tengok pada apa? Mungkin pada baju. Tapi kalau baju isteri Al-Aziz tu tak jadi apa-apa, takkan tak ada menunjukkan perbuatan Yusuf nak buat satu benda yang buruk. Begitu jugalah sebaliknya. Okay. Kalau kita masih ingat, kenapa baju yang Nabi Yusuf itu, yang anak-anak dia kata pada Yaqub, Nabi Yusuf itu telah dimakan serigala. Kalau betul dimakan serigala, takkan baju tu elok, tak koyak. Betul, kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi daripada ayat ni kita akan lanjutkan lagi, kita terus masuk kepada ayat yang ke-28. Maka siapakah yang benar sebenar-benarnya? Maka kita akan baca ayatnya. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maka setelah dia, iaitu Al-Aziz tu, dia melihat baju Yusuf itu koyak daripada belakang, maka dia dapat jawapan siapa yang berkata benar sebenarnya. Nabi Yusuf berkata benar. Sebab Yusuf kata sebelum tu kan, dia larikan diri kat pintu, perempuan tu kejar dia, tarik baju dia. Maknanya Yusuf itu termasuk orang yang benar. Dan dia dapati siapa sebenarnya yang tak benar adalah isteri dia. Jadi dia kata dekat isteri dia, dia kata engkau ni, dia kata semua ini ialah tipu daya kamu semua. Okey, cuba tuan-tuan tengok dekat ayat kaida kunna tu, kenapa Al-Aziz tu dia guna macam bilangan banyak bagi perempuan? Sepatutnya kalau seorang mesti tipu daya dia seorang, tapi kenapa guna kamu semua? Kenapa Al-Aziz tu kata, kenapa Al-Aziz kata orang perempuan ni
kalau dia buat helah dia, dia kata soalan macam tu kan. Ini macam tipu daya kamu semua, sedangkan seorang je Zulaikha tu. Okey. Kemudian yang menariknya, Al-Aziz ni dia kata, korang ni orang perempuan, saya minta maaf saya tak sebut orang perempuan, tapi maaf perempuan lah. Dia kata sesungguhnya tipu daya kamu semua ni azim. Dia kata kalau bab cari helah ni, kalau buat trik ni, dia kata sangat hebat. Tu orang perempuan. Tapi kaum perempuan sini lah, contoh. Okay, nanti saya akan buktikan dengan hadis. Saya akan buktikan dengan hadis. Okey, jelas dekat sini. Lepas tu dekat ayat tu tuan-tuan tengok perkataan dubur kan. Kalau kita belajar fiqh kan selalu jumpa ulama kata apa? Okey, kalau najis yang keluar dari dubur. Dubur ni masuk apa? Belakang lah. Okey, kalau depan dia panggil kubul, depan kan. Ni dubur. Okey. Kita kan belajar tadabbur. Apa tu tadabbur? Dia ada kaitan dengan dubur. Tadabbur ni maksudnya kita belajar nak melihat hujung dia. Itu dia panggil tadabbur, ada kaitan dengan kan dubur tu, belakang. Maknanya orang yang belajar ilmu tadabbur sebenarnya dia nak dapat maklumat ayat tu, penghujung ayat tu sebenarnya apa? Maksudnya output dia apa? Dia berbeza daripada hanya belajar tafsir. Kalau belajar tafsir sekadar mengetahui ayat tu makna apa, sekadar itu. Tapi tadabbur dia pergi kepada satu proses lagi, dia mencari okey, kami dah faham dah ayat ni. Ayat ni penghujungnya apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang kita kena buat? Sebab itu dalam setiap ayat ataupun setiap dua ayat kita akan nyatakan pengajaran dia apa dan apa kita kena buat. Itu dia panggil tadabbur. Okey. Pengajaran ayat ini kita dapat belajar nombor satu. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar kesannya. Tipu daya ni membawa masuk apa? Fitnah. Fitnah tu maksud macam ujian, cobaan. Dia panggil, dia apa? Orang perempuan ni kalau dia guna helah dia, sangat besar kesannya kepada lelaki. Okay, tuan masih ingat lagi tak hadis? Kalau tuan masih ingat lagi hadis yang kita ada nukilkan pada muka surat nombor 20 nota yang bercetak, kita bawa hadis riwayat Bukhari yang Nabi pernah kata apa? Dalam banyak-banyak ujian yang sangat berbahaya kepada orang lelaki, kata Nabi, ialah perempuan. Okey, jadi kita tengok ayat Quran lain. Okey, dalam ayat Quran lain Allah kata ada lagi tipu daya yang bahaya. Siapa dia? Syaitan. Kalau kita baca dekat surah Nisa ayat 76, Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Allah kata sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kita perhati baik-baik Al-Aziz cakap dekat ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat nombor 27, dia kata tipu daya perempuan tu lemah ke besar? Dia kata tipu daya orang perempuan ni, dia punya cobaan dia besar. Tapi ketika mana Allah kata syaitan, Allah kata tipu daya syaitan ni sebenarnya lemah. Jadi tipu daya siapa sebenarnya yang besar? Syaitan ke perempuan? Okey, tapi kena dengar sampai habis nanti saya orang perempuan halang saya nak balik pula nanti. Kena dengar elok-elok dulu. Kalau kita baca ayat tadi tu, tipu daya orang perempuan ni azim, besarnya. Tapi Allah kata syaitan lemah. Okey. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwaul Bayan, selepas dia melihat ayat yang kita baca 27 kan? Ayat nombor 28 tadi digabungkan dengan surah Nisa ayat 76, maka kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia kata ayat yang mulia ini, ayat surah Nisa tadi itu, apabila digabungkan dengan ayat lain dalam surah Yusuf, akan dapat kesimpulan. Dia kata tipu daya ataupun godaan, ujian
wanita itu lebih dahsyat dibandingkan tipu daya syaitan. Okey, kenapa? Okey, jadi kita akan tengok. Okey, dengar sampai habis. Okey. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin. Nabi kata, tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dia dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal orang-orang lelaki yang tengguh selain salah satu di antara kamu adalah para wanita. Nabi nak kata apa sebenarnya? Nabi nak kata orang lelaki ni, dia mai dekat orang perempuan ni habis. Faham tak maksudnya? Nabi kata orang lelaki ni, walaupun akal dia, agama dia, kena faham, orang perempuan ni dia ada kekurangan dia. Dalam bab saksi, lelaki kena seorang, perempuan dua, betul tak? Dari sudut agama, kurang agama apa? Orang perempuan ni, dia ada masa dia uzur, dia tak boleh nak salat, dia tak boleh puasa. Tapi orang lelaki ni tak ada kurang dari sudut tu. Tetapi orang lelaki boleh tertewas. Orang lelaki boleh jadi tak sabar. Orang lelaki boleh jadi tak betul disebabkan perempuan. Okey, jelas? Okey, kita baca satu lagi hadis lain, riwayat Muslim. Nabi SAW ingatkan kepada para lelaki khususnya dan pada semualah. Nabi kata, fattaqud dunya. Nabi kata hati-hatilah dengan dunia ni, dan wattaqun nisa, macam tu juga hati-hatilah dengan wanita ni. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi kata cobaan yang telah menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah kerana sebab godaan perempuan. Hati-hati dengan orang perempuan. Jangan main orang perempuan ni, dia punya penangan dia tu. Kan? Jelas kan? Boleh faham kan? Tak kira Pak Haji ke, Tok Siak ke, Pak Imam ke, Pak Mufti ke, kena orang perempuan ni, dia akan tukar jadi musang berjanggut. Tengok cerita musang berjanggut? Tengok tu penangan orang perempuan. Jadi orang perempuan, tolonglah bantu orang lelaki supaya orang lelaki ini dapat jaga imannya. Ya, berat orang perempuan ni. Dia, memang Allah jadikan dia seperti itu. Bukan makna perempuan ni jahat, tidak, jangan salah faham. Tapi memang telah Allah jadikan ujian bagi orang lelaki ni ada pada perempuan dia, sangat berat dia. Okey, kita baca lagi dalam hadis yang lain. Okey, kenapa tipu daya syaitan tu lebih lemah pada perempuan? Okey, kita tengok dalam hadis riwayat Muslim yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita ni kalau dia datang, dia akan datang dalam rupa syaitan, pergi dalam rupa syaitan. Ni kena dengar hadis sampai habis. Orang perempuan ni janganlah marah kat saya pula. Maksud dia macam ni, orang perempuan ni dia akan digunakan oleh syaitan. Syaitan ni kalau dia nak pergi direct dia ke orang lelaki, dia kata, Pak Haji. Mungkin Pak Haji tu hebat imannya, tetapi Allah akan gunakan, syaitan akan gunakan perempuan tu. Sebab tu kita tengok perempuan tu, cantik perempuan ni, contoh kan. Padahal sebenarnya syaitan telah datang kepada perempuan tu. Waktu orang perempuan ni kalau dia keluar rumah je, syaitan akan gunakan perempuan ni. Tu Nabi kata, dia datang dalam rupa syaitan, perempuan pergi dalam rupa syaitan. Jika seseorang di antara kamu melihat seorang perempuan yang menakjubkan, maka hendaklah dia mendatangi isterinya, kerana perkara itu akan menolak sesuatu yang terdapat pada dirinya. Tak faham tak maksudnya? Nabi kata kalau kita tengok orang perempuan ni, kita ada sifat
naik nafsu syahwatnya, Nabi kata pilah cari isteri dia. Nabi kata supaya boleh jaga hawa nafsu dia. Okey, boleh faham hadis ni? Okey. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok terus dalam ayat surah Al-Imran ayat nombor 14, Allah memang telah letakkan dalam banyak-banyak keinginan manusia ini, dia letakkan dulu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Allah mulakan dulu, dihiaskan kepada manusia itu kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan, anak pinak, harta benda. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang Allah telah ciptakan ujian bagi manusia ni, antaranya ada pada para wanita. Okey, Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia ada sebut macam ni. Ulasan dia sangat cantik. Kalau tuan baca ada satu buku Ibn Al-Qayyim, dia tulis tajuk kesan-kesan dosa. Ketika mana dia ulas ayat surah Yusuf ni, dia cerita, dia kata kecenderungan lelaki pada perempuan ni sebagaimana perlu seorang kepada air ketika dia haus, perlunya seseorang itu pada makanan ketika lapar. Dahsyatnya perempuan ni bagi seorang lelaki ni, macam mana dia perlu makan, macam itulah dia perlu wanita. Macam mana dia perlu minum, macam itulah perlu wanita. Bahkan kebanyakan orang boleh bersabar kalau lapar, dia boleh tahan haus ketika haus, tetapi dia tidak boleh bersabar terhadap terhadap wanita. Seorang tabi'in, Said bin Musayyib, mengatakan apa? Tidaklah syaitan itu akan berputus asa untuk menggoda manusia, kecuali dia akan datang memperdaya seseorang dengan menggunakan wanita. Dan kita pun tahu dalam sejarah, sesiapa dalam sejarah kita baca banyak kisah, kalau melibatkan kes perempuan saja, habis. Yang halal tu, yang baik okeylah, tapi kalau berlaku sebaliknya, habis. Jadi itulah di antara bukti apa yang Nabi sebutkan, besarnya dugaan ujian yang ada pada wanita. Baik, itu pengajaran dia yang kedua. InsyaAllah besok kita sambung lagi pelajaran nombor 3. Tak sempat dah, dah 22 minit. Saya pun kena balik cepat-cepat, nanti takut tak lepas dengan orang perempuan tak adalah, alhamdulillah, gurau je. Baik, kita sambung insyaAllah ayat yang tadi pada pengajaran yang ketiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.